والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan agar Ustaz semua dalam keadaan sihat sepanjang tempoh PKP ini. Jadi di kesempatan ini Ustaz nak buat sedikit dalam kaji tentang tajuk pendidikan Islam, yang mana tajuk pada hari ini ialah solat sunat 2 hari raya, yang mana insyaAllah kita akan sambut Aidilfitri dalam masa sebulan lebih lagi, walaupun keadaan sekarang ni negara kita dilanda wabak COVID-19, so kita belajar sedikit tentang solat sunat 2 hari raya, yang mana solat sunat 2 hari raya ini dilakukan hanya setahun sekali. Dua solat sunat hari raya ialah satunya yang macam kita tahu solat sunat Aidilfitri, dan satu lagi ialah solat sunat Aidiladha. Yang mana solat sunat Aidilfitri kita lakukan pada pagi 1 Syawal, manakala solat sunat Aidiladha dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ustaz, boleh tak nak buat pada waktu lain? Jawapannya tak boleh, sebab solat sunat 2 hari raya ni adalah ada masa tertentu, ada masa tertentu yang mana kita kena buat waktu tu je. Kata nak buat bulan Syaban, tak boleh lah. Solat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada 1 Syawal, bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Baik, macam Ustaz cakap tadi, solat Aidilfitri ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan bila? Pada 1 Syawal. Buat 2 Syawal boleh tak? Tak pernah orang buat 2 Syawal. Orang buat semua 1 Syawal. Bila masa dia? Bermula daripada terbit matahari dan berakhir apabila gelincir matahari. Waktu dia antara selepas terbit matahari sehingga gelincir matahari ni maksudnya waktu zuhur. Waktu dia, tempoh dia situ bolehlah kita buat. Selepas zuhur tu dah tak boleh buat. Tetapi dia ada waktu yang paling afdal, ialah ketika matahari naik, kadarnya ialah segala. Maksud dia memang masanya panjang sampai ke zuhur, tetapi yang afdal ialah apabila matahari naik pada kadar segala. Maksudnya dalam pukul 4.30, macam itulah, 4.30 pagi, kita mendirikan solat sunat Aidilfitri pada 1 Syawal. Kalau dia nak buat sebelum zuhur boleh, tak ada masalah, tapi yang afdal ialah bila mana matahari naik kadar segala. Begitu juga dengan solat sunat Aidiladha. Pengertiannya sama macam solat sunat Aidilfitri, pengertiannya sama, cuma masanya berbeza. Aidilfitri pada 1 Syawal, Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Masanya pun sama macam tadi, bermula daripada terbit fajar hingga gelincir matahari. Dan waktu afdalnya pun sama, ketika matahari naik pada kadar segala. So samalah. Yang membezakannya dua ni ialah masanya. Aidiladha 10 Zulhijjah, bulan haji. Zulhijjah ni dikenali sebagai bulan haji. Manakala solat sunat Aidilfitri kita lakukan pada pagi 1 Syawal. Baik. Okey. Apa yang ni? Kadar segala tu macam mana Ustaz? Matahari naik kadar segala tu macam mana? Lebih kurang dia lebih kurang selepas matahari terbit, 30 minit sebelum matahari terbit. Sebelum pula, 30 minit selepas matahari terbit. Itulah katanya
yang dikatakan dengan kadar segala. Matahari naik dengan kadar segala, iaitu selepas 30 minit matahari terbit, boleh waktu afdal untuk melakukan 2 solat sunat hari raya. Okey. Baik. Hukum melaksanakannya ataupun hukum melakukan solat sunat dua hari raya. Baik, hukumnya tidak wajib. Dia hanyalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ustaz, saya terlajak tidur, Ustaz tak pergi, berdosa tak saya? Tak berdosa, kerana dia adalah solat sunat. Namanya pun solat sunat. Jadi sunatlah, sunat yang dituntut, sunat muakkad. Kalau boleh, pergilah. Kat situlah kita nak jumpa kawan-kawan kita, ahli qaryah kita dan sebagainya. Baik, cara melaksanakannya ada 2. Satunya yang macam kita biasa buatlah, secara berjamaah, dan satu lagi bersendirian. Okey, ni pun kita dah maklum, mungkin tiada perhimpunan ataupun keramaian akibat daripada wabak COVID-19 ni. Jadi mungkin solat sunat hari raya pada tahun ini mungkin kita akan buat secara bersendirian. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Jangan pergi pula, Ustaz saya tak biasa nak berjemaah, Ustaz. Boleh untuk kita buat secara bersendirian. Kaedahnya sama. Kaedahnya sama. Okey. Panduan solat sunat Aidilfitri dan Aidil Adha. Macam kita solat biasa. Cuma yang membezakannya ialah niat. Kalau lafaz niat solat sunat Aidilfitri, usolli sunnat Aidilfitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita solat Aidil Adha, tukar je. Usolli sunnat Aidil Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah, makmum kerana Allah Ta'ala. Okey. So pada pagi hari raya ni kita disunatkan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita disunatkan berwangi-wangian ke masjid. Pakailah minyak wangi. Janganlah pergi masjid tu dengan bangun tidur terus pergi masjid, tak mandi dengan tarik matanya kan. Tu tak mencapai, tak menunjukkan kita ni sebagai orang Islam. Islam ni adalah bersih. Okey, kemudian antaranya apa lagi yang boleh kita buat ialah mandi sunat hari raya. Saja mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Makan sebelum pergi solat, makan sebelum pergi solat Aidilfitri. Baik, dia ada dua cara ni. Maksudnya kalau solat sunat hari raya Aidilfitri, kita disunatkan makan dulu. Makan dulu sebelum pergi masjid. Tetapi pada solat sunat Aidil Adha, bila nak makan? Sunatnya makan pada Aidil Adha, kita pergi solat dulu, balik tu baru kita makan. Itu sunat je lah. Ustaz, saya tak boleh Ustaz, nanti lapar je Ustaz. Boleh, makan dulu, tak ada masalah. Itu sunat. Sunat ni perkara yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Okey. Baik. Cara menunaikan, kita pergi kepada cara menunaikan solat sunat Aidilfitri. Sama dengan macam kita solat biasa. Cuma ada penambahan di situ. Penambahan di situ, mula kita biasalah takbiratul ihram yang pertama. Kita baca niat apa semua tu. Kemudian doa iftitah. Okey, selepas doa iftitah itu, kita disunatkan bertasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, di rakaat pertama kita digalakkan bertasbih 7 kali.
Allahu Akbar. Okey, kita pun sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Okey, 7 kali itu pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua disunatkan kita bertasbih dengan bacaan tadi sebanyak 5 kali. Ya. Perbuatan yang lain tu sama macam kita solat harian. Ya, solat fardu sama. Ada rukuknya, ada yang tidalnya, ada sujudnya. Ni solat sunat Idul Fitri ada sujud. Yang tak ada sujud solat jenazah. Jangan silap pula. Ya. Dan penambahan lagi, selepas solat dua sunat hari raya ni, kita akan mendengar khutbah. Beza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat khutbahnya sebelum solat. Ya, tetapi solat sunat 2 hari raya khutbahnya selepas solat. So, lepas solat pada 2 sunat hari raya ni jangan balik dulu, dengar khutbah. Dengar khutbah. Itulah beza antara solat sunat 2 hari raya dengan solat Jumaat dari segi bacaan khutbah. Ya. Baik. Selesai itu, kita terus kepada hikmah. Hikmah ni kebaikan. Bila kita buat kebaikan ataupun benda yang baik kita dapat, faedah yang kita dapat bila kita lakukan solat sunat 2 hari raya. Yang pertama, kita menunjukkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Sebab masing-masing semua ke masjid, ke surau, nak meraihkan kemenangan ni. Hari raya ni hari kemenangan yang Allah bagi pada umat Islam. Ya. Kemudian mengagungkan kebesaran Allah. Macam mana mengagungkan kebesaran Allah? Sebab tu pagi tu disunatkan bertasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini disunatkan bertakbir. Bertakbir membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya yang kedua. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Bila mana kita pergi ke masjid, ke surau, bila hari raya ni semua balik, tok cucu kita, kawan kita, sepupu sepapat semua balik kampung. So di situ kita dapat berjumpa. Yalah, kadang-kadang bila tak ada hari raya tu, kita susah nak jumpa dengan saudara mara yang jauh. Masing-masing sibuk kerja dan belajar sebagainya. Kemudian mendidik diri supaya berdisiplin. Solat sunat hari raya ni, kalau kita sebagai makmum, perbuatan kita tu kena ikut imam. So dia mengajar kita disiplin. So disiplin ikut ketua. Ikut ketua dalam apa-apa kerja kita pun, bila ada ketua kita kena dengar cakap ketua, perbuatan ketua, selagi mana dia tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa syukur. Solat ini sebagai penzahiran kita sebagai hamba Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sebab apa? Allah bagi banyak nikmat. Allah bagi banyak kelebihan kepada kita. Ni contoh musim-musim Covid ni kan. Jangan anggap Covid ni sebagai satu bala. Tapi kita kena tengok dari segi sudut positif. Banyak kebaikan yang kita dapat daripada COVID-19. Contohnya apa? Bumi, ataupun kurangnya pencemaran udara dan sebagainya. Lagi apa? Kita kat rumah boleh bersama dengan keluarga. Kadang-kadang kita bila waktu sekolah ni, nak jumpa adik kita pun susah kan. Pergi sekolah pagi sampai petang, malam balik tuition, balik dah tidur. Kita tak sempat pun nak jumpa adik kita, nak borak dengan mak ayah kita. Ni waktu Covid ni, pada positifnya kita dapat bermesra dengan ahli keluarga. Jadi Ustaz rasa sekadar itu untuk
tajuk solat sunat 2 hari raya. InsyaAllah pada tajuk akan datang Ustaz akan terangkan lagi, ya. Jadi Ustaz harap anak-anak murid semua jaga kesihatan, ya, stay at home, hashtag kita jaga kita, ya. Jangan lupa solat. Selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak yang kita sambut lebih kurang tak sampai 2 minggu lagi pun, ya. Jadi kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sa'iil asqam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.